Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Ishrahi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna bil ilmi wal hikmati taqwa wa jannah bil afiyah. Allahumma akrimna bil dhulmati wa akrimna bil fahmi wa ta'ala bil ma'rifati wal ilmi. Assalamualaikum wa ja'alna min istima'ina qawli fatilna ahsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syarah Asy-Syaikh Al-Juri Al-Sanusi wal dan qala. Ya, jadi ambil atas kena wa tahqiqu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tahqiqu anna al-'ilma wal ma'rifah mutaradifan. Qaul yang tahqiqnya bahawa ilmu dan makrifah itu mutaradif. Alaqahnya taraduf samalah. Illa kecuali sama dari segi makna, kecuali annahu yutlaqu alaihi ta'ala 'alimun duna 'arifin. Ditelokkan, disandarkan, disebut di atas Tuhan tu alim, tapi tidak kita sebut arif. Arif tak boleh lah. Kenapa? Lianna al-ma'rifata tastad'i sabqal jahli. Kerana makrifah itu menuntut ataupun memberi faham terdahulu oleh jahil. Itu bezanya, salah satu beza. Itu beza dari segi makna, maknawi. Beza dari segi lafaznya, dari segi nahwunya. Makrifah dia berhajat kepada tatlubu maf'ulan wahidan. Araftu Zaidan. Lalu alim tu yatlubu maf'ulain, dua maf'ul. Alimtu Zaidan aliman. Alimtu anna Aba Amri, contohnya Qaliban, contoh. Jadi beza makrifah itu dia satu maf'ul, ilmu dua. Wa mana'a dzalika, dan menghalang demikian itu, demikian mana? Istida'aha sabqal jahli, memberi faham makrifah itu terdahulu oleh jahil, oleh Syekhu Al-Islami Zakaria Al-Ansari. Faham bagaimana? Syekh Zakaria Al-Ansari kata tak, makrifah tidak memberi makna terdahulu oleh jahil. Wakhtara, dan telah memilih oleh Syekh Zakaria annahu yutlaqu alaihi ta'ala, bahawa disandarkan, disebut, disandarkan bagi Tuhan kullun min alimin wa arifin. Setiap daripada lafaz alim dan juga arif boleh kita kata. Liwurudi dzalika, kerana datang warid dalam nas. Antaranya adalah hadis Nabi, ta'arraf 'ala Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf 'ala Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kamu kenal Tuhan, ingat Tuhan masa senang, nescaya Tuhan akan ingat kamu masa susah. Tu ya'rifka. Ya'rifka jadi huruf lafaz. Jadi bagi Syekh Zakaria Ansari, ini hilahlah makna. Bolehkah kita itlaq sesuatu nama ataupun satu sifat bagi Tuhan kalau berdasarkan ada warid itu? Jadi ulama yang mengharuskan kata ada 3 syarat. Pertamanya kena wuruduha fin nas, wurudul maddah fin nas. Wurudul maddah, datang maddah perkataan tu dalam nas. Tadi ya'rifka, arafa datang dalam nas. Yang kedua ialah kita panggil apa? Tidak adamu dalalatiha 'ala naqs, tidak menunjuk atas kekurangan. Tidak menunjuk kekurangan. Makna lafaz tersebut tidak memberi waham, la yuhimu naqsan,
anna lafza la yuhimu naqsan, tidak memberi waham kekurangan bagi zat Tuhan. Yang ketiga, ayakuna min babis sifat la min babil asma, dalam daripada bab sifat saja, bukan sebab nama. Makna nama kita nak itlaq nama tak boleh lah. Wa indana asma'uhu azimah kata sifatu dzatihil qadimah wa ikhtira'an asma'u tauqifiyyah kata sifatu fahfaqis sam'iyyah. Sifat Tuhan ni tauqifiyah kan, nama Tuhan ni tauqifiyah kan. Jadi ulama mensyaratkan 3 bolehlah bagi mereka yang yang berpandangan boleh kita itlaq lafaz tersebut jika warid dalam nas. Yang kedua, la yuhimu naqsan. Yang ketiga, min babis sifat la min babil asma. Bab kita sifat je. Contoh ya satir, ada nama Tuhan. Nama Tuhan Sattar, Satir. Bab mana yang menutup. Jadi bab sekadar memberi sifat je lah, bukan memberi nama. Ada pun bab nama tauqifiyah. Okey. La yuqalu, sama seperti la yuqalu idza kana tahqiqu anna al-ilma wal ma'rifata mutaradifani, dan tidak dikatakan bahawa sesungguhnya adalah tahqiq itu pandangan yang tahqiq bahawa ilmu dan makrifat mutaradifan. La yuqalu ay ala sabil al-i'tirad lah, ala sabil al-i'tirad, atas jalan i'tirad. Kita kata qaul yang tahqiq ilmu dan makrifat sama. Falima 'abbara al-musannifu bi'lam. Kalau itu buat dalam kurungan ba, bukan kurungan i'lam. Kenapa musannif ta'birkan dengan lafaz i'lam duna i'rif? Dia tak guna i'rif. Sebab apa dia gunakan? Sebab apa kali ikut ni? Syekh Ambabi sebut tu, ai alladhi huwa ansabu bil maqam. Kan itulah yang lebih munasabah dengan maqam ni, makna kedudukan ni, makna kita gunalah i'rif listida'il ma'rifah sabqal jahli, kerana menuntut oleh lafaz makrifah itu bahawa terdahulu jahil dulu. Jadi makna tak tahu. Sekarang ni i'rif taklah tahu, yang sebelum ni pun tak tahu. Gitu. Kenapa dia guna i'lam tak guna i'rif? Li'anna naqul ay jawaban ala ma yaridu ala musannifi, sebagai jawapan kepada irad yang datang kepada musannif. Abbara bi i'lam, telah mentakbir musannif dengan lafaz i'lam, li'annahu lafzul Quran, kerana i'lam itu lafaz Al-Quran. Qala ta'ala dalam surah Muhammad kan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu tahu bahawa tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi Quran guna lafaz i'lam. Tayammunan waqtidaan bil kitab, musannif guna lafaz i'lam. Jadi kalau nak tahlil, guna sama ada fa'lam annahu la ilaha illallah ataupun afdalul zikri la ilaha illallah. Salah satu, jangan dicampur. Kalau campur, dia ada masalah sikit dari segi balaghah. Kenapa? Afdalul zikri, biasa orang buat itu lah, tidak campur. Hadis sebut afdalul zikri la ilaha illallah, ayat Quran datang fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia pula pergi campur. Bid'ah ni. Bid'ah salah buat dia kena lah. Kok mana ni silap? Ni arwah Guru Ajimah dibesar. Dia kata afdalul zikri jumlah khabariyah, mubtada khabar, jumlah khabariyah ay ma yumkinu an yaqula ay yuqala alaihi sidqu atau kadhibu kan. Jumlah khabariyah afdalul zikri. Fa'lam jumlah isyaiyah. Dari dalam segi balaghah tak comel campur. Walaupun ada pandangan tak apa, tapi tak kena campur tu.
afdalu dzikri fa'lam. Ya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila kita campur antara jumlah khabariyah dengan jumlah insyaiyah. Tu kan nak campur nak ambil doa pun kena ada ilmu tau. Mana? Tok Sen Halil tak? Okey, fa'lam annahu la ilaha illallah. Qawluhu, baca matan tu. Dia kata i'lam anna al-hukm al-'aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahuilah kamu bahawa hukum akal itu tertentu pada 3 bahagian. Qawluhu anna al-hukm al-'aqliyya, bahawa hukum akli itu. Qawluhu in anna al-hukm al-'aqliyya innama ikhtasara al-musannifu 'ala al-hukm al-'aqliyyi duna akhawaihi, hanya mengkhususkan, menghadkan musannif di atas hukum akal sahaja, duna akhawaihi, tidak pada 2 saudaranya yang lain. Apa dia? Wa humal hukmul 'adiyyu wal hukmu syar'iyyu, iaitu hukum adat dan hukum syar'i. Kenapa musannif sebut hukum akal saja? Li'annahu al-muhtaju ilaihi fi hadzal fanni dunahuma, kerana hukum akal inilah yang berhajat kepadanya dalam ilmu akidah usuluddin ni, tidak pada hukum adat dan hukum syar'i. Jadi perbincangan bab sifat-sifat ataupun ilahiyat, nubuwat dan samiyat ini nak kepada asas hukum akal. Jadi musannif bincang hukum akal lah. Dia tidak sebut hukum syar'i dengan hukum adat, kecuali syarih lah. Syarih tu ada sabil istitrad, maknanya sambil-sambil bincang bab hukum sebut sekali hukum tu bagi pada apa. Ada pun secara khusus perbincangan akidah ni asasnya hukum akal. Ahkamul aqli, ahkamul hukmil aqli la mahal, aqsamul hukmil aqli la mahala, hiya al-wujubu thumma al-istihala, thumma al-jawazu thalithul aqsami, fafham munihta ladzatal afhami. Adalah kharidah bahiyah. Aqsamul hukmil aqli la mahala, 3 pembahagian hukum akal tidak syak lagi. Iyal wujub thumma istihala, wajib dan juga mustahil. Thumma jawazu, kemudian harus. Thalithul aqsami, harus itu bahagian ketiga. Fafham munihta ladzatal afham, maka hendaklah kamu faham, semoga Allah Ta'ala memberi kelazatan pemahaman. Tu kena tahu hukum akal. Tak tahu tu jadi cakap dengan tu. Tak tahu hukum akal tu penting. Imam Juwaini kata kan, hukmul aqli tu huwal aqlu nafsu, betul? Maknanya orang tak faham hukum akal ni, maka tak ada akal. Dia tak boleh nak beza. Wa hasilul amri, hasil kulasah perkara ini, makna kulasahnya perkara ini, anna aqsamal hukmi min haitsu huwa, bahawa pembahagian hukum dari segi hukum tu sendiri, min haitsu huwa, dari segi hukum tu sendiri, salasatun, 3 hukum tu 3 dari segi hukum sendiri ada 3. Al-awwalu al-hukmul aqliyyu, yang pertama hukum akal. Apa itu hukum akal? Huwa itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, kita isbatkan sesuatu kepada sesuatu, atau nafyu amrin an amrin. Nafyu ay nafyu amrin an amrin, menafikan sesuatu dari sesuatu. Jadi kan ini sebuah antara 2 perkara. Kita isbat satu kepada sesuatu yang lain. Zaidun qaimun, kita isbatkan qiyam kepada Zaid. Itu hukum akal. Ada. Itu bukan hukum akal, itu hukum dulu. Itu hukum akal ni. Tak habis kita
takrif dia. Sekarang ni nak ambil jinsun fi ta'rif. Hukum tu apa? Hukum tu apa dia hukum? Jumlah mufidah. Zaidun qa'im hukum. Jumlah mufidah. Hukum tu Zaid itu hukum. Atau qadiyah mufidah, qadiyah hukum lah tu. Hukum akan tak habis gitu. Jadi sekarang ni isbatu amrin al-hukmu huwa isbatu amrin li amrin. Itu takrif hukum pada umum makna hukum. Mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu pada sesuatu. Bila kita kata macam kita isbat qiyam kepada Zaid, kita kata Zaidun qa'imun. Kita menafikan qiyam daripada Zaid. Zaidun laisa biqa'imin. Ai nafyul qiyami amrin tu al-qiyam an amrin an Zaid. Itu makna hukum. Qaid hukum akan min ghairi tawaqqufin ala takrari wala wad'i wadi'in. Tanpa terhenti, makna tanpa berhajat. Tanpa berhenti yakni tanpa berhajat ala takrar, di atas berulang-ulang berlaku, wala wad'i wadi'in, dan di atas peletakan orang yang meletakkan, tanpa ada pihak yang meletakkan atau menentukan. Makna semata-mata akal sahaja dapat faham hukum akal. Min ghairi tawaqqufin, tanpa berhajat kepada berulang-ulang. Takrar, baca takrar, baca tikrar. Banyak baca tikrar kan. Baca takrar, bukan kerana sebab ada sepak takrar, kerana masdar takrar masdar apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Takrar, karrara yukarriru takriran wa takraran. Jadi takrar masdar fa'ala datang dengan sirah taf'al, takrar, taf'al. Tak ada tif'al kecuali dua je, tibyan dengan tilqa. Dua-dua ni ada dalam Quran. Tibyan li kulli syai', lepas tu tilqa amadian. Dua je dalam bahasa Arab. Masdar fa'ala datang dengan kasrah ta. Hak lain semua tak takrar. Ni ramai silap lah, sebab biasa dengar kan. Biasa dengar tikrar, dia takrar tu. Ala takrari, tanpa ada pengulangan. Wala wad'i wadi'in, tanpa diletak oleh sesuatu peletak, oleh yang meletakkan. Syarak, adakah syar'i yang meletakkan? Tak. Adakah wad'i yang meletakkan? Tak ada. Jadi itu semata-mata hukum akal. Wayan hasiru fi thalathati aqsam, dan tertentu dia pada 3 bahagian. Hukum akal bagi 3 pula. Kama sayadkuruhul musannifu, sebagaimana akan menyebut akannya akan oleh musannif. Wathani, yang kedua, al-hukmul adiyyu, hukum adat. Wa huwa, apa dia hukum adat? Itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, ay nafyu amrin an amrin. Sama juga, isbat sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu. Tapi bezanya biwasitati takrari, dengan perantaraan berulangan, eksperimental ni, benda pengulangan. Hukum adat ni yang menentukan berlaku kerana berlaku berulang-ulang, maka jatuh hukum adat, masuk dalam hukum adat. Api panas, sebab berulang-ulang kali bila kita letak sesuatu ke api, dia rasa panas dan membakar. Itu hukum adat. Wa yanhasibu fi arba'ati aqsam, dan
tertentu hukum adat ini pada 4 bahagian. 4 4 ke 3. Biasa kita dengar hukum adat, wajib adat, mustahil adat, harus adat. Betul tak? Tengah-tengah kitab tadi gitu tak kat Melayu. Pembahagian hukum adat tu dia campur dengan dalam perbincangan kitab usul fiqh. Hak ni antara benda hak lama jugalah saya cari. Sebab kitab Melayu kita dia bagi hukum adat 3 pula. Wajib adat, mustahil adat, dengan harus adat. Buku kitab Usuluddin Pak Arab tak ada sebut. Tengok sini kata hukum adat bagi pada 4. Jadi apa yang dibuat oleh ulama Melayu kita dah salah. Tapi perbahasan tu ada kat mana? Ada dalam perbincangan kitab usul fiqh. Usul fiqh pada membincangkan taklif ma la yutaq. Taklif ma la yutaq. Allah Ta'ala harus dah Allah Ta'ala memberi taklif benda yang tak mampu. Jadi tak mampu tu tengok, tak mampu pada adat, tak mampu pada ni, mesti dah ambil situ. Apa sebab Allah Alam lah. Tapi nampaknya tidak sadar lah ijtihad ulama kita buat tu. Dan kita Melayu buat tak? Tak jalan Melayu kan bagi 3 lah. Okey, yang hasiru fi arba'ati aqsam. Ini pembahagian hukum adat. Rabtu wujudin biwujudin. Mengikat benda ada dengan benda yang ada. Ada dengan ada. Ikatan antara ada dengan ada, wujud dengan wujud. Ka rabti wujudi syibai biwujudil akli. Seperti mengikat adanya kenyang dengan adanya makan. Bila ada makan, ada kenyang. Tahu mana bila makan kenyang? Adat kita biasa makan kenyang lah. Itu kau adat. Yang mana kali ikutnya ma'a jawazi takhalluf. Hukum adat ni boleh berjadi bersalahan. Maknanya kadang-kadang makan tak kenyang. Warabtu adamin bi adamin. Mengikat antara Adam dengan Adam, tiada dengan tiada. Karabti adami syibai bi adamil akli. Seperti mengikat tidak kenyang dengan tidak makan. Bila tak makan, tak kenyang. Warabtu wujudin bi adamin. Mengikat ada dengan tidak ada. Karabti wujudil bardi bi adami as-satri. Ataupun as-satri ya, masdar apa? Sitron, kalau sitron penutup, kalau sitron masdar dan boleh guna untuk umum lagi lah, untuk benda. Kalau sitron makna untuk pakaian ke dan seumpamanya. Seperti mengikat, ni mengikat apa? Wujud dengan Adam kan? Wujud dengan Adam. Seperti mengikat antara ada sejuk dengan tiada penutup, tak ada pakaian. Maknanya kalau tak ada pakaian, sejuk. Ada sejuk sebab apa? Sebab tak ada pakaian. Warabtu adamin bi wujudi. Mengikat Adam dengan wujud. Mengikat Adam tiada dengan ada. Karabti adamil ihraq bi wujudil ma. Seperti mengikat tiada terbakar, tiada membakar dengan adanya air. Bila adanya air maka tiada terbakar. Kayu basah tak terbakar. Jadi ini pembahagian hukum adat. Wathalithu, yang ketiga, al-hukmu syar'i, hukum syar'i, wa huwa kalamullah. Tengok hukum syar'i tidak kata isbat amri li amri lah. Itu masuk kepada istilah dia, iaitu kalamullahil muta'alliqu bi fi'li syakhsi. Kalamullahi al-muta'alliqu
kalam Allah yang berkait bi fi'li syakhsi, dengan perbuatan seseorang, min haitsu taklifu, dari segi taklif, memberatkan, awil wad'i, ataupun taklif. Taklif lah. Taklif maknanya satu tanggungan, dari aspek tanggungan, awil wad'u lahu, min haitsu taklifu awil wad'u lahu, dari segi aspek taklif dan segi aspek wad'i. Jadi sini hukum syar'i bagi dua pula, taklifiyah dan wad'iyah. Wa yanhasiru fi qismaini, dan tertentu kepada dua bahagian. Khitabun taklifun, iaitu khitab taklif. Khitab taklif. Khitab yakni kalam Allah yang berkaitan dengan memberi tanggungan, menanggungkan sesuatu, menyuruh sesuatu. Wa huwa kalamullah ta'ala al-muta'alliqu bi fi'li syakhsi min haitsu taklif, iaitu kalam Allah Ta'ala yang berkait dengan perbuatan manusia, seseorang, dari segi aspek tanggungan, aspek memberati dengan hukum. Wa khitabun wad'in, yang kedua khitab taklifin. Baca idafah khitab taklifin wa khitab wad'in. Yang pertama khitab taklif, tu boleh baca dua tu. Nak baca rafa' jadi khabar bagi mubtada' mahzuf, ataupun kita nak baca jadi badal ba'ni min kun qismaini, yakni khitab taklifin, ataupun huma khitab taklifin. Wa khitab wad'i, yang kedua ialah khitab wad'i. Wa huwa kalamullah ta'ala al-muta'alliqu bi fi'li syakhsi min haitsu wad'u, kalam Allah yang berkait dengan perbuatan seseorang dari aspek wad'i, peletakan. Maknanya peletakan tu apa? Sesuatu yang dijadikan tanda, sama ada syarat, manik, sebab. Lepas ni sebutlah bukan berkaitan dengan perbuatan tu, tapi ada sesuatu yang diletakkan menjadi tanda kepada hukum. Walil awwali, dan bagi yang pertama, mana? Al-hukmu syar'iyyu taklifiyyu khamsatu aqsam, 5 bahagian. Ai indal jumhur lah. Al-ijab, yang pertama ialah ijab. Ijab ke wujub? Hukum taklif, ijab ke wujub ke wajib? Kita sama je. Ijab ke wujub ke wajib? Kalau setengah kita tak ada wujub lah. Kalau ikut hukum tu, taklif tu ijab lah. Ijab tu melihat daripada Allah Ta'ala yang mewajibkan. Ijab. Wujub tu hasil, asar khitab itu. Khitab tu ijab, kesan dia wujud. Perbuatan tu wajib. Perbuatan tu wajib. Semayang contoh. Khitab itu ijab, khitab daripada Allah, aqimis solat, ijab. Kesan dia wujubus solat. Solat tu sendiri wajibah. Jadi sini musannif teliti lah ni. Kalau dia guna wujud pun boleh takwil juga. Cuma makna bila guna tu, guna secara penggunaan yang hakikat lah, yang tepat lah. Okay, ijab. Wa huwa kalamullah ta'ala al-muta'alliqu bi talabi fi'li syai'i talaban jaziman. Kalam Allah yang berkait dengan menuntut buat sesuatu talaban jaziman, akan sebagai tuntutan mesti. Itu wajib. Kalam Allah minta buat sesuatu atas jalan mesti. Ini maklum belaka dah ni dalam sufit ni.
والندب وهو كلام الله المتعلق بطلب فعل الشيء طلبا غير جازم. Kalam Allah yang bertakluk dengan tuntut buat sesuatu akan sebagai tuntutan yang tidak mesti. Wat-tahrimu wa huwa kalamullah muta'alliqu bi talabi tarki syai'in talaban jaziman. Kalam Allah yang berkaitan dengan menuntut tinggal. Jadi tuntut lagi tu, tak dituntut buat. Yang belah ni pula tuntut tinggal. Tuntut tinggal akan sebagai tuntutan yang mesti. Wal karahatu walau khafifatan, makruh walaupun makruh khafifah, makruh yang ringan. Tak kira lah, makna makruh dah ada darjat juga. Makruh tanzih, makruh tahrim. Wahia kalamullah muta'alliqu bi talabi tarki syai'in talaban ghaira jazimin, akan sebagai tuntut yang tidak mesti. Wal ibahatu, ibahah tu bukan tuntut. Sebab itu dalam ta'rif sufi kan, khitabullah muta'alliqu bi af'alil mukallafi min haitsu talab au takhyir, talaban au takhyiran, tuntut ataupun beri pilih. Wal ibahatu wa hiya kalamullahi al-muta'alliqu bit takhyir, dengan memberi pilih baina fi'li syai'i wa tarkihi, antara melakukan sesuatu dan meninggalkannya. Walithani ay wal hukmi syar'i al-wad'i khamsatu aqsam, 5 juga. Wahia kalamullah, apa dia hukum syara' wad'i, ahkam asy-syar'iyyah al-wad'iyyah, apa dia? Wahia kalamullah al-muta'alliqu bi kauni syai'i sababan, kalamullah yang berkait dengan keadaan sesuatu itu menjadi sebab, au syartan atau syarat, au mani'an atau mani', au sahihan au fasidan, sahih atau fasid. Jadi 5 juga. Wa idza nadharta li kauni hadhihi al-khamsati, apabila kamu melihat kepada keadaan 5 perkara ini, tajri ma'a kulli wahidin, berjalan dia bersama setiap satu minal khamsati sabiqah, daripada 5 yang terdahulu. Bila kita tengok hukum wad'i 5 ni berlaku juga kalau kita pasang dengan hukum taklifi yang 5 itu, kanatil jumlatu khamsata wa ishrina, maka jadilah jumlahnya 25. Bukannya jadi 25. Hak wajib, hak wajib ada 5 pula situ. Sebab berkaitan wajib, manik berkaitan wajib, syarat berkaitan wajib, sahih patah berkaitan wajib. Darab je lah, makna 5 darab 5, 25. Dalam Syekh Al-Ambabi ada sebut. Tengok dia kan, bab ni mudah je ni. Jadilah kanatil jumlatu 25 qa'imatan, ay hala kauniha qa'imatan min darbi 5 fi mithliha. Macam mana jadi 25 tu? Kerana darab 5 pada seumpamanya. 5 darab 5, seumpamanya makna 5 wad'i darab dengan 5 taklifi, jadi 25. Wa tawdihu dhalika yutlabu minal mutawwalat, dan penerangan demikian itu boleh dituntut daripada kitab panjang-panjang. Tengoklah kitab Sufik ke tak? Kami bincanglah dekat bawah ni, dekat Awashi, dekat Syiah Syekh Ambabi ada sebut tau. Qauluhu yanhasiru fi thalathati aqsam, wallahu a'lam. Cenahu baiklah, cenahu baiklah. Sikit saya mana ni. Kat mana? Kat mana? Isi buku, isi buku tu dah. Taksir. Isim mufrad lah. Jamak taksir. Taksir. Kemudian Muhammad banyak.
Cina tak mana ni? Mereka nak Wa ala ihtimal lisani. Takdiru. Wa ala ihtimal lisani. Okey. Baca bismillah. وعلى الاحتمال الثاني يكون الجار والمجرور ظرفا مستقرا لاستقرار الضمير فيه، والظرف المستقر ما كان عامله عاما ولا يكون إلا واجب الحذف. Okey. Sekarang ni dia kata fa amma dhamatu fatakunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadhi'a. Fi tu jar majrur tu ihtimal dia tu dia takluk dengan alamat. Alamatan fi arba'ati. Okey. Jadi ketika itu panggil zarah lagha. Zarah lagha. Zarah lagha. Sebab dia ada kait dengan amil. Amil dia ada amil. Panggil zarah yang lagha. Amil dia khusus. Khusus dan disebut. Okay. Yang seterusnya sebab zarah ni apa zarah? Bekas kan? Jadi kalau ada dah benda yang terlalu pegang, macam bekas tak ada benda kan? Selalu. Jadi hak mustaqil ni bekas hak pegang. Sebab apa? Sebab tak ada. Jadi dia tu kena ada. Benda tu dihazah lah. Amil itu masuk. Dipanggil wa ala ihtimal di atas ihtimal yang kedua. Ihtimal yang kedua iaitu bahawa dia tidak bertakluk dengan alamat, tapi bertakluk dengan mahzuf. Yaku jar majrur tu zarfan mustaqil. Istiqra. Mustaqiran listiqra. Zarfan mustaqiran listiqrar dhamir fi, kerana tekaknya dhamir. Ada situ dhamir pada dia. Okey. Wa zarful mustaqil ma kana amilu amma. Yang amil itu umum. Yang mana amil itu umum. Dan dia tidak ada lah kecuali wajib dihazaf. Amil itu wajib hazaf lah. Jadi wadhalika في الظرف الواقع خبرا، iaitu pada zarah yang duduk pada tempat khabar. وقولك زيد عندك أي مستقرا. Zaid ada pada di sisi engkau. Zaid di sisi engkau. Makna apa? Ada di sisi engkau. Mustaqirun, tetap ada di sisi engkau. فحذف العامل وهو مستقرا فانفصل الضمير وانتقل للظرف. Okey, maka dihazahkan amil tadi, mustaqil tu hazah. Kena hazah. Fanfasala, maka bercerai dhamir. Kalau ikutnya mustaqiran dua indahkan. Mustaqiran tetap dia, ada ia. Bila buang mustaqil, dhamir bercerai. Wan taqala, maka berpindah kepada zarah. Awak ni Ibn Malik kata wa akhbiru bi zarfin aw bi harfin jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Dan orang Arab akhbaru, mereka buat khabar dengan zarf atau huruf jar. Hal keadaan mereka meniatkan makna kain ataupun istaqrar. Aw istaqar. Jadi Zaidun kainun indak, mustaqirun indak. وفي الظرف الواقع صفة كقولك مررت برجل عندك. Dan juga zarah mustaqil ni juga pada biar tadi pada jadi khabar kan. Kalau zarah tu jadi khabar ataupun jadi sifat. Jadi sifat. Seperti marartu bi rajulin indaka. Saya berjalan bersama seorang lelaki yang ada dengan kau. Ada dengan kau. والواقع حالا كقولك جاء زيد عندك. Wa fi zarfil waqi'i hal, dan pada zarah yang duduk pada terjadi hal. Zaidun, ja'a Zaidun indaka. Telah datang si Zaid, hal keadaan Zaid itu ada di sisi engkau. والواقع صلة كقولك جاء الذي عندك.
Dan juga zarah yang duduk pada tempat silah, seperti silah kepada isim mausul lah, jumlah lebah isim mausul allazi. Seperti kata engkau, jaa alladhi indaka, telah datang yang adalah ia di sisi engkau. Okay. فهذه هي المواضع التي يكون الظرف فيها مستقرا لاستقرار الضمير فيه. Inilah tempat-tempat yang adalah zarah padanya zarah mustaqir, kerana istiqrar dhamir, kerana tetapnya dhamir padanya. Dhamir itu mari duduk di dia. Jadi apa asal khabar keduanya duduk jadi sifat, jadi hal dan silah. قوله في الاسم المفرد وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة أو الستة. Yang seterusnya dhamma itu menjadi alamat rafa' bagi isim mufrad, iaitu apa itu isim mufrad? Yang bukan musanna, yang bukan jamak, dan tidak mulhaq dengan musanna, tidak mulhaq pada jamak. Alamuna ke bukan mulhaq. Beza dengan isim jamak itu, dia tu ada malahu mufradun min lafzihi, itu jamak tu. Tapi yang tidak ada mufrad daripada lafaz dia, mulhaq bil jam'i bil jam'i, mulhaq bil jam'i saja. Al-alamuna, alamuna mufrad dia apa? Mufrad maksud tu alam. Alam tu jamak dah. Alam tu jamak dah. Wa araduna wasinuna. Nah, jadi araduna wasinuna mulhaq belaka tu. Maka dia dipanggil mulhaq. Ma la yakunu mufraduhu min jinsi hurufi, daripada jenis huruf. Wala min al-asma'il khamsah, dan bukan daripada isim 5 atau isim 6. Tak khilaflah tu. Hanuka termasuk atau tidak tu. وقوله ما ليس مثنى خرج المثنى كالزيدان. Dia kata barang yang selain musanna maka keluar musanna. Maka musanna tak masuk isim mufrad yang rafa' dengan dhammah, seperti zaidan. وقوله ولا مجموعا خرج الجمع كالزيدون والعمرون. Wa amruna, amrun ya. Keluarlah jamak seperti zaiduna wa amruna. وخرج بقوله ولا ملحقا بهما الملحق بالمثنى ككلا kakila ككلا wakilta. Okey. Bi alifil fa'il musanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan musila. Dan benda yang bukan mulhaq dengan keduanya keluar dengan kataan itu al-mulhaqu bil musanna ka kila wa kilta. Kila dengan kilta, maknanya mulhaq bil musanna. Sebab apa? Mufrad bagi kila apa dia? Kulum bukan mufrad satu. Jadi kila mulhaq bil musanna. والملحق بالجمع كعشرون وبابه كعشرون وبابه nama عشرون maknanya arabu wasinuna. Ishrun mufrad dia ashrun. Bukan satu bagi ishrun. وخرج بقوله ولا من الأسماء الخمسة أو الستة نحو أبوك وأخوك. Okey, nahu seumpama abuka wa akuka. Wa kamu sendirilah, iaitu abuka wa akuka, bukan abuka apa ni, abuka akuka kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiru ahsanu. Okey, abuka akuka fuka zumalin itu abuka akuka hanuka fuka zumalin hanuka.
فهذا هو المفرد في باب الإعراب. Fahadha huwal mufrad. Inilah maksud bila sebut isim mufrad. Mufrad dalam bab i'rab, dalam bab i'rab bila kata isim mufrad, maknanya isim yang mufrad yang lawan bagi musanna, lawan bagi jamak. وأما المفرد في باب المبتدأ والخبر فهو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. Adapun mufrad yang pada bab mubtada khabar, mubtada khabar dia isim mufrad, khabar dia mufrad, khabar dia mufrad. Adakah mufrad maksudnya isim mufrad ni? Bukan. Maksudnya yang bukan jumlah dan bukan syabih bil jumlah. Bukan jumlah fi'liyah, bukan jumlah mubtada khabar, bukan syabih bil jumlah. Tali'an jabalan. Dah. وأما المفرد في باب لا والمنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف سواء كان مذكرا أو مؤنثا. Ada jadi tiga. Dan yang ketiga ni ada pun mufrad pada bab la nafiyah lil jinsi dan bab munada. Bila sebut yang mabni ala dhammi tu maknanya isim yang mufrad. Mufrad situ mana? Mufrad alam dia pun. Mufrad alam apa maksud? Iaitu yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Sawa'un kana mudzakkaran, sama ada lafaz itu muzakkar muannas atau tiga. Jadi ada tiga penggunaan lafaz mufrad, berbeza dari segi bab dia. Bab i'rab lain, bab mubtada khabar lain, dan juga bab munada dan juga la nafi al-jinsi. Qauluhu wa jamu taksir, Allah Ta'ala a'lam.